Fokus to me dulu Dah lama pejabat ni pejabat you all belilah. You beli. Yes. Ni pas. Alright. Bagi apa nama tu? Countdown sikit, counting sikit supaya YB tak. Dah. Sudah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera semua-semua teman-teman yang mengikuti secara langsung siaran live bersama Bicara HD, edisi yang cukup penting bagi kita untuk kita menzahirkan perbincangan yang cukup bermakna pada malam ini. Jadi saya minta kita membuat sedikit check dulu sound audio semua kita bagi supaya nanti kalau sebab berlaku lebih untuk sembang-sembang beria dah 10 minit audio tak dengar semua, jadi dia mengganggu lah perbincangan kita. Sebelum kita bermula dengan tuntas, kita check dahulu audio dan juga visual supaya inilah ragam kita bila kita buat live di era ni. Jadi kita minta komen di TikTok ataupun di Facebook ataupun di YouTube, adakah suara saya clear supaya kita boleh dapat teruskan dengan perbincangan kita lebih lanjut tentang topik Bicara HD kita pada malam ini, iaitu tata kelola era madani. Sebelum saya memperkenalkan tetamu kita pada malam ini, saya nak dapatkan dahulu komentar anda semua di social media. Adakah suara saya dengar, visual okey? Komen di TikTok, masa TikTok dah ada Haraka Daily. Okey tak okey? Komen dahulu supaya kita punya team boleh soft ataupun boleh dapat makluman yang lebih tepatlah untuk kita teruskan live kita pada malam ini, insyaAllah. Alright, terima kasih saya dapat kenal lah. Okey, kawan-kawan semua yang saya hormati sekalian, sebelum kita bermula Bicara HD pada malam ini, ucap terima kasih semua. Tolong share live kita ini di TikTok terutamanya, tap screen guys. Dapatkan saya punya standard Haraka Daily Bicara HD mesti 10,000 like ke atas dan 1,000 share ataupun 500 share. Come on, kita 1 minit pertama ni tolong reshare, repost, komen dan sebagainya. Sebarkan link ini ke seluruh seantero social media yang ada di WhatsApp group kawan-kawan kampung, kawan-kawan taman, kawan-kawan sekolah, alumni, sebab sangat penting kerana Bicara HD pada malam ini kita nak memperkenalkan insan yang kita boleh ucapkan tahniah dahulu kepada Yang Berhormat Dato' Wira Mas Emirati. Assalamualaikum, selamat datang. Salam, terima kasih Dato' kerana telah, saya rasa bukanlah menang tanpa bertanding kan? Ketua Sri Kandi bersatu pada Penggal 2024-2027, merupakan ahli parlimen Masjid Tanah, by profession background adalah seorang peguam, bekas peguam. Ya, of course lah. Okay. Dan juga tapi saya dulu YB, saya kenal you as a Puteri UMNO. Oh ya ke? Saya bahasa itu Puteri UMNO, tak apa, itu dulu lah, tak apa ya. Dan juga paling penting sekali ketua ataupun pengerusi YB, pengerusi PAC yang mungkin kita akan banyak untuk kita perbincangan kita pada malam ni, insya-Allah. Alright, boleh komen dulu. Okey tak semua okey? Kita nak proceed. Okey, terima kasih banyak Muhammad Dato' YB. Soalan yang pertama YB, apa khabar, dan juga tolong komen YB apa sebenarnya pandangan YB ataupun respon YB tentang tata kelola sepanjang lah YB menduduki kerusi PAC, kerusi yang cukup panas ini, dan juga sebagai ahli parlimen melihatlah tata kelola yang berlaku sepanjang YB berada dalam kerajaan sekarang, kerusi pembangkang dan juga sebagai pengerusi PAC. Silakan YB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Supi Kemari kerana sudi untuk menjemput saya di studio pada hari ini. First time datang ni. First time datang. Jadi saya amat berbesar hati dan sudilah berkongsi sedikit cerita tentang peranan di PAC dan pastinya peranan secara basicnya kita tengok apabila ada tata kelola yang baik, pasti ada urus tadbir yang baik. Jadi ini sangat penting, terutama sekali dalam kerajaan. Kerajaan yang mana kita tengok hari ini ia melibatkan pelbagai proses. Jadi saya sebagai pengerusi PAC memang apabila pada kerajaan yang sebelum ni
dia dah menetapkan pengurusi itu mestilah seorang daripada pembangkang Betul. dan dibantu oleh kerajaan. Ya. Dan daripada pihak kerajaan ada 8 ahli parlimen dan daripada pihak pembangkang ada 4 ahli parlimen. Jadi totalnya termasuk pengurusi ni ada 14 lah. 14. Jadi komposisi itu walaupun tak seimbang, tetapi kita meletakkan apabila kita berada dalam PAC itu, kita letakkan topik kita di luar. Ya, betul. Apa fahaman, ideologi kita ataupun kita punya kepartian itu kita letak luar. Dan saya telah meletakkan apabila saya berada di PAC, kita haruslah membuat keputusan secara konsensus. Dan tak ada kalau undi tak boleh lah. Kita pembangkangnya 4 orang je. Siapa pembangkang tu? Ali Mahali, Sik, YB Sik, Tamizi, Kubang Pasu, okey, Kumpasu, Datuk Rahman dan juga YB Datuk Ali Biju daripada Saratok. Okey. Jadi 4 termasuk saya 5 5. lah. Okey, alright. Jadi sebab itu penting yang kita nak tekankan di sini adalah tentang dari segi tata kelola dan bukannya tata kelaut, ya. Jadi selalu kalau dalam sosial media, ini dah bukan tata kelola yang baik, ini dah tata ke laut yang dalam. Jadi apabila kita tengok tata kelola yang ada dekat Malaysia ni, ada beberapa aspek. Yang pertamanya berkenaan dengan keterusan dan juga accountability. Okay. Jadi ini sangat penting dalam sesebuah agensi ataupun kementerian ataupun syarikat milik kerajaan dan sebagainya, haruslah mempunyai ketelusan dan juga accountability yang baik. Jadi ianya boleh melalui proses yang kita rasa penting, sebab dalam sesebuah kementerian tu ada banyak perolehan dan sebagainya. Jadi ketelusan dan accountability itu sangat penting. Baik. Dan ada juga kalau kita tengok ada kritikan yang boleh kita perbaiki mengenai ketelusan dan juga accountability ini. Dan yang keduanya pematuhan terhadap peraturan dan juga undang-undang. Ada kadang-kadang ada kita tengok dia main langgar je kalau dia tak melalui peraturan ataupun SOP sesebuah kementerian itu. Dan ada, maksudnya kalau jawatankuasa perolehan, ada perkara-perkara yang perlu diambil kira, tapi kadang-kadang dia tak patuh pun perkara itu. Jadi ini antara perkara yang PAC melihat, dan apabila melalui prosiding yang kita panggil saksi-saksi tersebut, jadi kita tengok yang ini ada kurangnya dari segi pematuhan pada prosedur, pematuhan pada segi undang-undang, ataupun kita tengok kalau ianya terlibat dalam, dia bukan satu je undang, kadang-kadang at one time tu ada banyak undang-undang yang diguna pakai. Dan seterusnya dari segi pengurusan sumber dan juga keberkesanan program kerajaan. Sebab sumber ni kadang-kadang projek tu utama sekali di kementerian-kementerian besar, Kementerian Pendidikan, Kementerian KPLB, KKDW, kementerian mana lagi yang besar-besar tu, dia mempunyai program-program yang besar untuk rakyat. Jadi kita nak tengoklah sejauh mana berkesan ataupun tidak, betul ke tidak penerimaannya, ataupun betul tak sampai ni, ataupun projek itu dibuat dengan baik ataupun tidak. Jadi banyak perkara-perkara yang kita tengok hari ini. Yalah, apabila PAC panggil tu mesti ada masalah. Kadang-kadang bila PAC tu perlu saya tekankan di sini, ada orang cakap PAC ni dia kata tak ada taring. Betul? Dulu dia kata tak ada taring. Tapi dengan bila kita panggil PAC itulah yang SPRM pun terus ada tangkap beberapa maksudnya melalui PAC itu yang kita mula nampak ada sesuatu isu yang kita panggil tu sebenarnya ada kes rupanya. Dia kadang-kadang kita panggil because of isu A, tapi bila kita dig ke lebih dalam, kita nampak kita jumpa D lah. Jadi itu yang menjadi Sebelum YB pergi, nak mungkin tiba-tiba terdetik. Macam mana PAC menentukan sesuatu perkara, jadi tengok kat social media, tengok Twitter ke, atau ada orang bagi WhatsApp YB ke, tengok ni, atau apa? Yang ni bagus soalan ni, Asyifi, sebab PAC Federal berbeza dengan negeri-negeri. Macam saya mempunyai punca kuasa di bawah Peraturan Mesyuarat 77(1)D, 77(1)D, yang mana kita kadang-kadang kita boleh tengok dari segi laporan Ketua Audit Negara. Ketua Negara. Betul. So bila laporan Ketua Audit Negara dibentangkan, jadi Ketua Audit Negara akan brief kita, dia akan bagi taklimat kepada kita. Ini antara perkara-perkara yang kita patut tengok PAC, tengoklah yang ini antara benda yang jadi highlight.
Jadi kita bincanglah balik, patut tak nak pilih yang ni ke tak. Okey. Okey. Terpulang pada kita. Kalau kita dia bentang itu kita langsung tak nak pilih pun, Boleh it's tak? okay. Dan tetapi bawah peraturan yang sama juga, ada di bawah peraturan yang sama, peraturan 77 juga, kita boleh, kita rasa macam ada yang kepentingan rakyat yang kita kena tengok, yang kita rasa kita nak query, kita boleh masuk. Contoh. Contoh, okey. Contoh macam HRD Corp, dia tak ada dalam laporan ketua audit negara. Tapi apabila ada permintaan ataupun ada daripada pembongkaran di social media yang kita rasa kita kena tengok perkara ni, dan kita bincang, kita bawa dalam komiti jawatankuasa PAC, bahawa kita tengok yang ni harus kita ambil kes-kes ni. Jadi sebab itulah saya sangat terbuka, dan ada juga kadang-kadang ada juga orang awam yang datang berjumpa dengan saya, dia minta YB please lah tengok ni. Ada juga yang approach saya di social media, YB tolong tengok ni, kes ni melibatkan kepentingan dana awam dan sebagainya, duit rakyat dan sebagainya, kena tengok, PAC kena tengok. Jadi yang itulah. Itu melalui metod-metod yang kita ambil itu yang specialnya PAC di peringkat federal. Kalau di negeri dia ada terhad sikit, ada negeri yang berbeza, saya tak berapa ni lah. Tapi itu di pusat lah. Sebab itu kita tengok apabila peranan PAC ni, kita nak tengok dari segi pembaziran yang berlaku, penyalahgunaan kuasa, dari segi menggunakan duit secara salah yang berlaku dan sebagainya. Itu antara kategori-kategori yang kita masuk dan juga kita lakukan siasatan setelah apa yang kita baca, lihat ataupun dengar. Cuma mungkin boleh sentuh sikit, sebab kita di social media ataupun di parlimen, perbahasan saya antara orang yang mengikuti rapat lah, yang sekarang tengah bahas, YB pun sebut pasal isu Fashion Valley, isu pelaburan khazanah dan PMB dalam Fashion Valley, dan juga yang terbaru mungkin Nafas pun ada isu sekarang ni. Banyaklah perkara yang berlaku, dan juga yang terbaru yang YB sebut sini tentang PHB. So macam mana PAC timbang tara sebab tu, semua ni nak kena panggil proceeding ke, atau apa kayu ukur dia? Mungkin YB terangkan sikit. Sebab terus teranglah, saya rasa bersyukur sebab saya mempunyai komiti yang sangat committed. Dan dalam tempoh setahun ni kita dah hampir nak cecah, kalau menjelang 7 tahun ni lebih hampir 100 kali mesyuarat proceeding PAC yang kita buat. Dan juga dalam sidang dewan kali ini saja yang kita bentangkan laporan, insya-Allah besok ada lagi satu laporan, dan minggu depan pun ada lagi 2 laporan, dan total yang kita jangkakan kita bentangkan laporan kita pada sidang kali ini adalah 7. Dan nak buat 7 laporan pun mengambil masa yang panjang dan mengambil komitmen daripada semua ahli-ahli parlimen. Kadang-kadang ada yang berkorban tak dapat duduk dekat dalam bilik dewan. Macam contoh macam saya tak dapat nak ni, kebetulan bila tadi YB Menteri dah selesai dan kita dapatlah duduk dan dewan untuk mendengar dan juga sertai perbahasan ataupun pengulungan Yang Berhormat Menteri. Tapi komitmen yang ditunjukkan oleh ahli PAC sangat baik, dan sebab tu kalau kita tengok, kita tak dapat nak buat semua. Even saya dalam perjalanan sini pun ada sahabat saya, dia memang jaga JLC ni, dia kata YB patut semak ni, aku cakap saya ada staff ada 10 orang je sekretariat PAC, dan alhamdulillah mereka sangat, bukan saja ahli PAC tetapi juga sekretariat PAC yang terdiri pada berbagai kerajaan, betul? Ya, betul. Mereka sangat committed, diketuai oleh saudara Johan yang memang berpengalaman. Dan sebab itulah penambahbaikan pun kita buat, dan tak boleh pun kita nak ambil semua, Sufi. Kita pilih-pilih. Sebab tu bila semalam ada reporter tanya, jadi Perbadanan Hartanah Berhad ni macam mana? Saya cakap macam ni lah, saya tak rasa PAC akan ambil. Saya terus cakap je. Saya cadangkan supaya jawatankuasa KPK, pilihan khas, kewangan dan juga ekonomi untuk ambil benda ni. Dan saya terus bercakap dengan Yang Berhormat Pai Besar YB Shahar, untuk beliau tengokkan perkara ni, sebab kita ada banyak JKPK. Jadi kalau semua nak harapkan PAC, kita kangkang lah kan, kita nak buat ni, jadi susah lah. Baik, mungkin Robi komen sikit tentang jawapan yang diberikan oleh yang Mak Berhormat tadi. Saya sebab sebenarnya saya pada ketika yang Mak Berhormat Timbalan Perdana Menteri menjawab tadi, saya agak terkejut juga kenapa tiba-tiba dia menjawab, dan saya memang
saya memang kebetulan ada kat situ dan saya terus respon bangunlah kita bertanya kan. Tetapi ada perkara-perkara yang dia jawab itu yang menjadi kemusykilan kepada saya. Dan saya tengah mendapatkan lebih detail dan sebagainya, dan saya akan jawab dalam video saya nanti. Saya tak nak because kita perlukan maklumat yang ni kan. Kita tak ada macam just membabi buta bercakap, dan apa yang kita dapat itu pun adalah daripada sumber yang kita boleh percaya. Saya nak bagi kepada soalan seterusnya lebih tentang ialah saya nak tahu cabaran, sebab YB pun sejak zaman UMNO, kita sejak UMNO, and then sejak zaman PH 1.0, and then PN memerintah ketika COVID, dan now zaman PHBN Madani lah. Jadi kita ialah PAC ni mungkin tak tanpa kita melihat politik macam YB sebut topik politik kan. Tapi isu dia ialah sampai tahap rakyat akan kata, alah, tata kelola ni apa pun kerajaan yang akan ada mesti akan berlaku ke tadbir urus yang tak baik ataupun kepincangan yang berlaku. Sebabkan orang akan rasa lantiklah siapa-siapa pun nanti jadi kerajaan, dia tetap akan ada tiris and bocor lah, seperti pernah sebut ramai orang tentang istilah itu. Jadi apa pendapat YB dan cabaran bila menguruskan, bila melihatlah perkara ini berlaku dalam kerajaan? Saya tengok antara cabarannya ada terdapat kelemahan dari segi soal penguatkuasaan. Faham. Jadi apabila ada kelemahan di situ, jadi mungkin mereka dah rasa selesa, sebab tak ada orang, dia buat satu kali lepas, dua kali lepas. Jadi kita tengok perlu diperkasakan soal ataupun jabatan ataupun departmen yang menguatkuasakan penguatkuasaan dan juga pengawasan. Ini siapa? Dia depend pada dalam setiap kementerian. So dia ada dalam setiap kementerian dia ada jabatan tertentu dan sebagainya. Jadi mungkin mereka boleh tengok, dan penguatkuasaan ni pun mungkin bergantung juga kepada agensi yang lain yang juga boleh melihat dan juga memantau tentang apa yang berlaku. Jadi kalau kita dapat kuatkuasakan perkara tersebut, saya yakin dan percaya kita dapat meminimaliskan antara isu tata kelola ini. Dan yang keduanya politik dan juga adanya intervensi politik. Kan, jadi bila ada campur tangan, ada intervensi daripada mana-mana politik, yang itu kadang-kadang memberikan satu gangguan lah, terutama sekali untuk penjawat awam yang bekerja dan juga yang berada di agensi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mungkin keputusan yang dibuat sebenarnya tapi bila ada intervensi politik saja, dia akan jadi cabarannya akan lebih besar, sebab mereka terpaksa buat dan buat keputusan di luar kawalan mereka dan terpaksa mengikut, mungkin terpaksa mengikut, dan kadang-kadang ada juga yang dikambing hitamkan bila ada perkara-perkara tersebut ya. Dan selain daripada itu juga bila ada amalan rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Jadi yang itu antara cabaran yang kita lihat dan kita dengar sendiri sebagai pengurusi PAC. Ada ramai yang berikan maklumat secara willingly nak bagi maklumat kepada kita, dan sebab itulah kadang-kadang kita kesian juga dengan mereka yang dalam keadaan ketakutan dan sebagainya kerana isu tentang soal rasuah ini memang di mana-mana jadi sebab itulah kita harus menguatkan jati diri kepada semua, especially penjawat awam dan sebab bila PAC ni of course kita nak tengok perkara-perkara yang melibatkan agensi dan juga kementerian. Jadi itu yang perkara pokok yang perlu kita perhalusi dan juga kita perkuatkan. Sebab saya ada mendapat maklumat tentang satu perkeliling yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim lah selaku yang Perdana Menteri tentang tata kelola. Even kerajaan ni kita kena bukan puji lah. Memang ini satu arahan Yang Berhormat dikeluarkan pada Mei 2023 dan ini tata kelola yang cukup lengkap. Saya baca ni arahan Yang Berhormat ni cukup mereka cukup tuntas lah tentang GLC dan GLIC ya. Saya lebih maklumat. Macam-macam lah lantikan lah, keahlian lembaga pengarah semua, tapi ini on paper tapi tetap berlaku. Contohnya conflict of interest, lantikan politik yang tak kompeten, memang berlaku yang
Nasu nafas tu sampai minta dana, guna nafas untuk minta dana. Ni bukan saya cakap ni memang Yalah. surat dia. Jadi depan mata kita ni babi. Betul. Yang itu saya tak menolak sebab hari ni bila dalam keadaan ramai yang melahirkan rasa kekecewaan mereka. Apa yang nak ditunjukkan oleh PMX, dia nak tunjukkan tata kelola yang baik, tapi sebenarnya on the ground ia tidak berlaku pun. Ia tidak isu dia apa masalahnya sebab dah arahan dah dikeluarkan. Mungkin apa mungkin ada loophole, mungkin bukan salah PMX tapi mungkin tak pasti mungkin boleh komen. Sebab itu kena meletakkan orang yang tepat di tempat yang sebetulnya lah. Dan isu integriti, isu kepercayaan kepada sesuatu individu itu sangat penting, dan kita tak nak tengok ada lagi yang perkara yang tidak terus, terutama sekali dalam soal perolehan. Kadang-kadang kita tengok prosedur pun ini terlalu banyak prosedur yang kita boleh, maksudnya boleh berlaku kecurangan dalam prosedur perolehan tersebut. Jadi yang ini yang kita harus tengok, dan mungkin juga apa yang PMX tulis dah ada. Ya, betul. Tapi macam mana nak bagi efektif? Siapa nak menguatkuasakan tu? Siapa nak memastikan benda tu? Sebab itu perlunya kita nak melatih mereka. Mungkin dengan saya sebagai pengurusi PAC, saya juga bercadang untuk turun ke negeri-negeri, turun ke lapangan. Dan saya telah pun bawa balik daripada Sabah I think bulan lepas. Kita pergi dan kita tengok macam mana isu perusahaan air negara di Sabah. Dan kita proceeding di Sabah tu, kita invite sekali PAC negeri untuk terlibat sama dengan kita, dan kita minta mereka untuk bertanyakan soalan sekali. Sebab tu dalam proceeding tu supaya mereka benar faham apakah peranan yang boleh dimainkan. Dan kita tak ada, PAC pusat tak ada masa nak pantau ni. Jadi kita perlukan PAC negeri untuk tengok projek federal. Jadi mata dan telinga kita. Jadi dengan adanya hubung kait itu, ada hubungan di situ. Jadi mungkin ini salah satu pembaharuan yang PAC mainkan, dan saya lihat selain daripada mereka pun dapat tips-tips macam mana nak buat proceeding dan sebagainya melalui pendedahan yang kita lakukan di Sabah for the first state yang kita buat, mungkin akan diikuti oleh negeri-negeri lain-lain. Dan pemahaman tu macam saya cakap, dia perlukan ada determination daripada setiap pemimpin di JLC ataupun JLIC itu supaya mereka ini dapat memainkan peranan secara lebih efektif dan juga dapat mendidik seluruh kaki tangan yang terlibat itu budaya kerja yang baik, tata kelola yang baik, walaupun di peringkat pekerja rendah sekalipun, sebab ia mencerminkan sesuatu organisasi yang baik itu bermula daripada bawah sampailah ke atas. Saya nak cuba berpijak di beberapa reality case tentang banyak isu. Contohnya ada pegawai kerajaan yang baik di bawah, tapi melihat ataupun bukan kerajaan, mungkin pegawai JLC yang baik, yang bekerja sungguh-sungguh nak menjaga tata kelola semualah. Tapi bila melihat kepincangan berlaku di mana mungkin lantikan politik di atas beliau, bos beliau lah senang cerita. Bahkan mungkin ada macam Robi kata ketakutan sejauh mana bila kita buat proceeding PAC memanggil, melindungi mereka ni, dan bagaimana nak memastikan bahawa tidak terganggu lah emosi dan juga produkasi mereka-mereka yang cuba nak memberi laporan kepada PAC. Mungkin boleh berkongsi sikit Robi tentang perkara ni. Ya, sebab tu bila kita pun bila orang cakap pasal kerajaan Madani ini, dia cakap lantikan, tak ada lantikan politik, tapi kita tengok bersepah-sepah lantikan politik dibuat. Dan mereka cuba nafikan, tapi ianya masih lagi berlaku. Dan terkini pun kita tahu ada mereka yang ada kemelut dengan ada berlaku integritinya yang ni pun, masalah integriti pun dilantik menjadi chairman. Tahulah kot siapa yang saya maksudkan. Jadi kat mana sebenarnya? Kenapa berlaku macam tu? Ya, betul. Jadi bila dia boleh lantik kepala pun dah tak betul, tak usahlah cakap soal integriti. Perkara-perkara itu sebenarnya memberikan satu perasaan ketidakpuasan hati dan demoralize semangat untuk bekerja mereka dengan lebih baik, kerana apabila kita sendiri tidak sensitif dengan apa keperluan dan juga harapan yang diberikan oleh pekerja-pekerja di kaki tangan di bawah. Dan of course bila ada mereka macam soalan tadi, bila ada mereka yang nak memberikan maklumat, kita memang kita
merahsiakanlah sesiapa pemberi maklumat dan sebagainya, dan kita tidak mahu bahawa mereka tergugat. Dan sebab itulah kerahsiaan itu saya alhamdulillah di kalangan ahli-ahli PAC setakat hari ini saya bersyukur kerana mereka sangat committed dalam memegang kerahsiaan tersebut. Baik. Kita nak pergi kepada apa sebenarnya yang sedang dirancang oleh PAC untuk dalam masa dekat ni, Webi. Kalau boleh kongsi sikit, sebab saya juga study sikit lah beberapa. Mungkin Webi boleh kongsi kepada kami juga apa yang sedang dan akan. Besok kita akan bentangkan satu lagi laporan, dan besok juga kita akan adakan satu PC tentang isu yang hangat diperkatakan. Saya tak boleh nak cerita apa sebab nanti dah tak surprise. Dan kita ambil itu pun berdasarkan atas kerisauan orang ramai, dan juga atas bukanlah kata desakan, permintaan daripada ramai pihak untuk PAC tengok tentang perkara ini. Dia tak ada dalam laporan Ketua Audit Negara, tetapi ia menjadi bualan ramai. Itu satu. Dan minggu depan insya-Allah kita akan lawatan kerja ke Pulau Pinang, jadi untuk melihat tentang projek yang di bawah kes yang sedang kita lakukan proceeding. Dan kita berada di sana, dan juga kita berjumpa dengan kepimpinan negeri lah. Dan ada cadangan untuk bertemu dengan Ketua Menteri Pulau Pinang. Sebelum ni kita pergi Sabah, kita dah jumpa Ketua Menteri Sabah. Jadi ini antara untuk kita kenalkan apakah yang kita lakukan. Jadi ini juga dapat memberikan satu gambaran kepada apa yang dilakukan oleh PAC, supaya lebih ramai yang tahu peranan yang dimainkan oleh PAC. Itu antara perkara yang boleh saya kongsikan, selain daripada proceeding yang kita ada setiap hari, almost every day. Buat di mana ni? Kat Parlimen? Dekat Parlimen kita memang ada bilik khas untuk mesyuarat ataupun proceeding PAC. Dekat bilik atas hujung sekali, kan ada kafe senator kat bawah, di atas. Yang itulah. Saya cuba nak melihat objektif lah apa yang kita bincangkan tentang tata kelola era Ramadan ini. Mungkin Webi boleh komen sikit tentang apa yang sedang, sebab persepsi rakyat ni kita tak boleh nafikan lah. Mereka sedang melihat sebuah kerajaan yang istilah dia catak surukin lah, cakap macam tak serba bikin. Cuma sebagai pengurusi PAC, Webi, bila you mempengurusikan itu ada kawan kerajaan, memang tolak tepi itu betul, tapi kita sedang membicarakan suatu projek ataupun polemik yang sedang berlaku dalam kerajaan era Madani ni, Webi. Mungkin macam mana Webi menguruskan tu, dan macam mana nak memastikan bahawa ini yang soalan ni adalah ada tindakan. Itu kita bimbang, kita bincang buat laporan lah berkoyan-koyan. Orang tak ada tindakan, ataupun orang kata tak ada gigi lah apa setiap laporan PAC ataupun Ketua Audit Negara ni. Dia kalau untuk makluman saudara Sufi, dia bukan hanya di era sini saja. Betul. Dia sebenarnya ada melalui, kalau ada kes-kes tu beberapa Perdana Menteri pun kita masih ada ruang untuk kita siasat. Dan baru-baru ni pun kita ada ambil lah perkara tersebut. Dan walaupun dah ada dalam laporan Ketua Audit Negara 2019 belas lah, I can't remember ni, dan kita revisit balik. Boleh revisit balik. Dan kita tengok balik. Jadi dia tak bermakna hanya kerajaan ini saja, tetapi it can be the previous one. Faham. Jadi sebab itu macam contoh ada yang FECRA, bila kita tengok dia berdasarkan laporan Ketua Audit Negara, bila tengok kita tengok pasal pembinaan menara Semarak 2.0. Jadi yang itu kita dah pun bentangkan, dan kita tengok yang macam saya cakap tadi, dan ada dah pun tindakan diambil. Dah ada SPRM dah masuk dan buat ni. Bukanlah kata tak ada. Kita memang PAC memang tak ada kuasa untuk mendakwa. Itu yang sebut tu. Tak ada kuasa mendakwa. Tetapi dalam kita pergi ex officio tu ada SPRM yang turut hadir. Dia jadi ex officio yang duduk situ dengar dan sebagainya, dia dah tahu. Dan mereka ni, sebab tu bila kita dig kita mendalami dalam sesuatu proceeding tu, mereka dengar, dia tak boleh tanya soalan. Dia boleh jawab. Kita tanya, dia akan jawab lah. Kalau mereka boleh jawab, ada yang mereka tak boleh jawab, dia ada yang because dia tak boleh jawab secara umum, dia bagi maklumat kepada kita lah. Baik. Jadi
kalau kata kita ni singa yang tak bertaring tu tak betul lah. Tak betul lah. Ya, tak betul. Orang harimau tak bertaring. I mean orang menunggu sebenarnya laporan Ketua Negara, siapa lagi? PAC punya statement sebenarnya. Cuma bila orang akan cuba melihat, dibimbangi adalah nanti yang selalu kena ni peringkat pegawai ke bawah. Jarang ataupun tak pastilah orang-orang politik, pemain-pemain utama politik yang mungkin menteri ke, itu memang very soalan yang panas lah maksudnya. Adakah YB setuju bahawa sukar untuk kita mensabitkan mana-mana yang, sebab mungkin bukan kerja you pun, bukan kerja PSC pun nak buat benda tu, tapi persepsi YB. Alahnya mesti yang kena ni pegawai ni, nanti yang orang harta-harta lepas. Pelangan YB macam mana? Sebab tu kita tengok, macam saya cakap kecurangan tu boleh berlaku dalam pelbagai lapisan prosedur, pelbagai lapisan peringkat lah Jadi sebab itu kita melihat sampai ke setiap inci yang boleh kita tengok, dan kita memberikan sure kepada sesuatu kes atau proceeding itu, dan bila kita bagi sure, mereka kena follow up lah, dan mereka kena datang balik kepada PAC dalam tempoh 3 bulan setelah mereka melalui proses pemulihan, pembetulan, penambahbaikan dan sebagainya. Kadang bukan niat kita untuk menangkap pun, dan kita dapat detect dan kita betulkan ni sebab ada contoh kita bagi show tu untuk dia betulkan balik, buat penambahbaikan dari segi soal perolehan. Faham. Jadi dan bila ni dia datang balik, dia dah buat ini, dia dah buat ni lah. So kita pun puas hatilah. Dan ada juga yang dia bukanlah nak tengok yang teruk saja, tetapi ada juga yang bila kita panggil, baguslah, actually kita nampak benda yang baik dia buat. Jadi yang itu kita harus highlight, sebab ada yang pegawai-pegawai kerajaan lakukan yang boleh dicontohi oleh pihak-pihak lain. Jadi bukan hanya tengok yang ni juga, tapi mungkin ada tata kelola yang baik yang boleh kita adapt untuk kementerian ataupun agensi yang lain. Okey, saya ada soalan yang tambahan, mungkin boleh komen sikitlah tentang isu yang terbaru, bagaimana kita nak melihat visi dan juga hasrat Perdana Menteri itu dapat mungkin depannya mungkin PN pula jadi kerajaan ke apa kan. Benda baik YB, tapi kelemahan tu dapat, sebagai orang yang mempengurusikan PAC ni, implementasi kelemahan tu supaya nanti bila PN ataupun siapa-siapalah di kerajaan lepas ni tidak berulang lagi apa yang sedang berlaku pada. Sebab saya nampak Perdana Menteri agak tegaslah bab ni. Tapi kita lihat apa yang berlaku hari ini dengan banyak siri-siri pendedahan ni telah menunjukkan bahawa it's not an easy lah to govern. Dan diorang kata kalau PN duduk pun sama je, benda ni tak berlaku juga. Mungkin boleh komen supaya PN ataupun inilah government, ataupun bukan PN pun, mungkin siapa-siapa di kerajaan tu mungkin boleh komen sikit untuk dia mesti buat ini, kemudian ini, supaya dia tidak penambahbaikan tu akan berlaku. Okey, kalau kita cakap tentang isu ketirisan ataupun tata kelola yang dia berlaku secara universal di seluruh dunia. Banyak perkara ini yang berlaku, tetapi dalam konteks Malaysia, saya melihat bahawa perlu ada kesungguhan. Perlu ada kesungguhan bukan hanya daripada seorang individu saja, tetapi mesti the whole team lah yang perlu disambut aspirasi tersebut. Dan even pemimpin itu juga perlu menunjuk contoh yang baik. Dan kita tak adalah nak tengok, maksudnya orang yang terpalit dengan kes, maksudnya yang dah diminta untuk membela diri, tiba-tiba dapat DNA. Jadi itu satu bab dah menunjukkan macam mana boleh di sebelah kanan dia cakap benda yang baik, tata kelola yang baik, integriti dan ketulusan dan sebagainya. Di sebelah kiri macam mana Mamat ni boleh terlepas pula ini yang YB sebut ni semua YB. Semua rakyat dah berbual. Saya ikut. Saya tak cakap siapa Betul. Tapi benda jadi benda tu adik-adik seorang. Yalah, semua tahu, it's open secret. Jadi sampai orang bercakap salam 47, orang make joke of it. Jadi sebab itu kalau macam contoh Perikatan Nasional, kita jelas menunjukkan dalam kita punya manifesto
pada PRU yang ke-15 yang mana kita menyatakan bahawa kita meningkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan dan mengutamakan integriti melalui memperkasakan pelan anti rasuah nasional dan juga mewujudkan mahkamah anti rasuah. Jadi ini antara komitmen yang ditunjukkan oleh PN. Determination. Even kita nak jadi calon pun kita kena sign borang ikrar. Yang untuk saya tak ingat, tapi untuk yang pasal rasuah punya ni lah. Jadi kita ada ambil ikrar. PN satu-satunya parti yang melaksanakan tersebut. Itu satu. Dan yang keduanya, kita tengok kalau PN bercakap tentang tata kelola urus takbir yang baik, tapi ada pengurusi PN sendiri dihadapkan mahkamah because of ni. Itu sebab dia soal menerima dana yang mana dibolehkan dalam pertubuhan. Dia bukan menerima secara atas individu, tetapi melalui pertubuhan. Saya masih ingat lagi sewaktu awal saya terlibat dalam Puteri UMNO dulu. Ini Puteri UMNO, dia sekarang bersatu kan. Saya baik dengan Setiausaha Kerja Perhubungan Negeri Melaka. Dia tunjuk orang-orang derma dia ada satu logbook. Dia tunjuk ni, dia kata ni orang derma dia catat. Dapat cek ni. Dan itu tak salah sebab ada kadang-kadang ada individu ataupun syarikat yang sudi nak membantu sesuatu parti itu dan dibenarkan di dalam pertubuhan tersebut untuk ni. Jadi apabila kita Presiden Kepengurusi kita dihadapkan because of tekanan-tekanan yang dilakukan, dan ini yang kita tengok apa sebenarnya berlaku. Dan ini tidak wajar dengan tekanan seumpama itu kan. Kerana it's unfair, ketidakadilan yang ditunjukkan. Sebab itulah saya melihat kesungguhan Perikatan Nasional untuk membasmi aktiviti rasuah ini sangat I think konsisten. Dan sebab itu kita mendukung integriti yang perlu ada di setiap ahli, terutama sekali pemimpin Perikatan Nasional. Jadi saya rasa itu antara perkara-perkara yang boleh kita terjemahkan. Sekiranya kita ada peluang untuk menjadi kerajaan, kita haruslah menjadi kerajaan yang walk the talk. Bukannya hanya kerajaan yang cakap sembrono, buat sembrono sedap je cakap. Even dalam mahkamah pula, even dalam Dewan Rakyat pun dia boleh bagi fakta yang tidak benar, kan? Pemimpin negara, antara pemimpin utama negara yang menjawab di dalam parlimen pun menjawab fakta yang cuba mengelirukan ramai pihak. Dan jadi yang menilainya rakyat. Saya rasa rakyat di luar sana, saya rasa seperti biasa live kan, jadi ramai macam mana respon rakyat terhadap hari ini, kerajaan hari ini, yang mana mereka agak kecewa dengan apa yang berlaku. Isu dia YB adalah kerana dulu mereka dia kalau dulu tak cakap tak apa, dulu bercakap macam semua benda boleh selesai, itu saja. Dan manifesto mereka. Itu je. Kalau mereka tak cakap, manifesto tak tulis, mungkin orang tak marah sangat kot. Tapi sebab tu saya cakap yang tadi, the keyword is walk the talk. Tapi hari ini mereka tidak. Mereka hanya dan mereka menafik, itu zaman dulu. Padahal baru tahun 2022 dia cakap kan. Jadi benda-benda macam itulah. Itu satu part lah. Itu kita politik sikit tu. Tapi tak apa. Saya cuma isu tata kelola ni YB. Adakah apakah ukur YB tata kelola yang baik? Maksudnya apa end game YB tentang untuk memastikan bahawa tata kelola sebuah pengurusan kerajaan, barangkali jabatan ke atau kementerian tu is a good governance baby. Mungkin boleh bagi ada satu guideline ataupun pandangan overview. Pandangan saya ada beberapa perkara lah. Pertamanya dengan pengurusan sumber yang baik dan juga pengurusan organisasi, dan juga melalui perkara-perkara ataupun SOP yang telah pun yang ada ataupun diperkemaskan. Dan ada bila saya tengok kes-kesnya yang saya pengurusikan, yang mana dulu dah pernah hadap dah dekat PAC. Dan bila datang balik, kita dah pernah bagi show dulu pada tahun 2014. Buat lagi. Ada lagi. So benda-benda macam tu. Benda yang sama ke atau benda lain? Benda-benda yang sama. Maksud dari segi pengurusan, jadi pembaziran, jadi tidak ada good governance di situ. Jadi benda yang sama, show yang sama,
tapi dia masih lagi berlaku. Kerana apa? Mungkin bukan orang yang sama duduk di situ. Baik. Mereka kan bertukar-tukar kan. Baik. Jadi sebab itulah dia kalau sesiapa pun datang dan pergi yang duduk situ kerusi yang terutama sekali dalam pembuat keputusan yang sangat Baik. penting pegawai pengawal, KSU dan sebagainya, seangkatan dengannya, haruslah mereka ni yang perlu kita equip mereka dengan perkara-perkara yang basic, integriti, urus tadbir, tata kelola yang baik. Jadi kalau benda ni ada dalam kamus pegangan hidup mereka sebagai seorang penjawat awam, insya-Allah saya yakin dan percaya ianya dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada penyalahgunaan kuasa berlaku, tidak ada pembaziran berlaku, tidak ada penyelewengan berlaku. Jadi secara tidak langsung PAC pun tak adalah banyak kerja. Payah juga tu. Macam retorik juga tu. Macam susah sukar lah. Ya, sukar. Tapi kita tak boleh stop lah. Tak boleh stop lah. Tak boleh stop dari segi nak mendidik. Even di peringkat sekolah pun, kalau PAC dapat masuk ke sekolah bagi penerangan, memanglah rasa macam ni, tapi di peringkat sekolah menengah pun dari soal integriti tu sangat penting. Baik. Okey, Wabi, saya nak pergi lagi sedikit lagi tentang isu tata kelola ni, lebih tentang apa yang kita boleh buat, Wabi, untuk memastikan generasi seterusnya itu. Sebabnya begini, Wabi, saya bimbang bahawa kita ni berbincang tetapi tidak berpijak di bumi nyata. Itu pertama. Yang kedua adalah tentang isu masa depan negara. Sebab ini melibatkan berbilion-bilion ataupun beratus juta duit rakyat yang sepatutnya boleh digunakan untuk benda-benda lebih baik. You better, you lagi tahulah. Maka kita rasa PAC hanya bertindak selepas berlaku. Mungkin lepas ni kita boleh buat suatu perkara yang mungkin sebelum ke menit. Tak tahulah. Saya cuba mikir, terfikir ni sebab kan kebanyakan kita ni selepas benda dah rugi apa dah habis. Sebenarnya kita boleh je masuk pada bila-bila masa perkara itu, kalau kita ada tengok kita boleh nampak perkara itu, kita boleh jangkakan akan berlaku ke tidak ni, jadi kita boleh masuk je. Masuk apa maksudnya? Buat proceeding? Boleh panggil untuk proceeding bagi kita penjelasan kepada kita dan kita tanya dan kita pun bagi cadangan supaya dia tidak akan berlaku, tidak akan ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini di masa depan. Boleh, kita tak ada masalah. Macam saya cakap tadi, di bawah peraturan 77(1)(d)(3) tak silap saya, kita boleh masuk. Walaupun tak perlu ada dalam laporan ketua audit negara, tapi kita dengar yang ini macam ada berlaku ni, dia dah macam ada bunyi krik kan, kita boleh masuk. Baik. Dan kita boleh panggil mereka untuk mereka bagi penjelasan. Habis tentang planning masa depan ni, supaya generasi depan lebih mengetahui tentang tata kelola yang baik. Mungkin Wabi boleh bagi respons sikit cadangan dan sebab tu macam saya kalau kita dapat santuni belia-belia pelajar-pelajar sekolah tentang pengurusan, kadang-kadang mereka pun ada di pelajar-pelajar universiti, mungkin mereka pun ada persatuan-persatuan yang mereka wakili dan sebagainya, yang ada dana, walaupun tak banyak, tetapi bagaimana mereka nak menguruskan dana yang mereka peroleh daripada universiti ataupun daripada orang ramai, dan bagaimana mereka nak menguruskan dengan baik. Mungkin kita boleh memberikan latihan ataupun sedikit pendedahan kepada mereka. Dan sebab itu kalau saya nak, kalau fikirkan maksudnya way forward PAC, kita nak mainkan peranan lebih daripada itu, to educate Malaysian, to be a better Malaysian, dengan ada orang cakap pengurusan kewangan yang baik, menjadi seorang pentadbir yang baik, dan bermula di peringkat bangku sekolah, universiti, dan juga apabila mereka dapat kerja, dia boleh jadi seorang pekerja yang baik. Dan juga kalau mereka ada syarikat sendiri, mereka boleh pengurus syarikat sendiri yang baik. Baik itu dari segi soal integriti, tata kelola, dan juga pengurusan pentadbiran yang baik. Okey, YB, saya nak pergi soalan yang seterusnya tentang sebenarnya pandangan YB tentang keadaan badan ini. Macam mana ada pendapat YB tentang tata kelola performance. Mungkin respons ke YB? Saya kan tadi baru habis tadi dekat. Kalau nak cakap pasal performance, of course kita pembangkang, kita banyak benda yang kita tak puas hati. Okay. Tak payah pergi jauh. Even hari ni kita tengok cara yang Muhammad Menteri menjawab pun, ada perkara-perkara yang kita tengok dia patut boleh jawab dengan lebih baik, memberikan penjelasan dengan lebih baik,
Dan tadi saya melihat Menteri Ekonomi Ya, saya mendengar dengan rapi Saudara Fizi Ramli jawapan beliau. yang jawapan beliau yang seolah-olah dia tidak turun ke bawah. Dia tak merasai. Tapi itulah kerajaan, Wabi. Kerajaan bergantung pada akta dosa, angka, dan beliau menasihati kepada kerajaan pembangkang juga. Kalau you jadi kerajaan pun you kena guna dosa juga. Ya, tapi dia patut berpijak di bumi yang nyata. Pergi ke kedai, kan, rasa sendiri hari ni barang ni murah ke mahal. Dia boleh cakap harga restoran hari ni murah. Kan, dah kurangan harga. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Kita rasa tidak, kan? Tidak. Makan 3-4 orang, tiba-tiba dah cecah sampai RM50. Apa yang ni, kan? Jadi kadang-kadang inilah realiti yang menghimpit kerajaan pada hari ini. Dan sebab tu bila saya cakap pun, saya minta untuk mereka terus ke akar umbi, tengok dan dengar si denyut nadi rakyat supaya mereka memahami kepayahan dan juga kesulitan yang dialami pada hari ini dengan pengkelasan T15 yang diumumkan dulu, lepas tu baru fikir kemudian. Jadi itu pun antara perkara-perkara yang memberikan satu cerminan yang negatif kepada kerajaan pada hari ini. Benda-benda ni berlaku tak zaman-zaman UMNO? Zaman UMNO memerintah tu? Saya tengok kali ni nampak lagi suara macam dia tak ada grup WhatsApp lah. Macam mana? Kan? Padahal tadi yang hantam ni Wikasi ni. Kan, head of the government. Dan kita tengok macam mana Hassan Karim. Saya suka Pak Hassan Karim. Saya pun salute. Dan dia tengok dia punya statement kan member, tapi saya share. Dia kata apa yang hari ni lagi teruk daripada zaman ni. Wah, yang itu dia kan, bold statement. Bold statement. It's a bold statement by ahli Pasir Gudang yang disegani. Jadi itu sebenarnya apabila rakan sendiri dalam kerajaan boleh menegur dan menghentam sendiri, yang itu mereka nak perlu berhati-hatilah. Berhati-hati bukan yang menegur tu. Orang yang kena tegur ni kena berhati-hatilah. Kena ni. Dan mereka harus buat dengan baik setiap apa yang keputusan yang nak dibuat, dan bukannya untuk memikirkan populariti, dan juga bukannya setiap polisi ataupun dasar tu sedapnya nak beli jiwa rakyat, dia umum saja, kemudian laboratori kita cross dan sebagainya. Tak boleh macam tu. Hari ni kita dalam teknologi digital, kan, senang je, AI punya canggih, semua dah ada jawapan. Kan, begitulah yang saya tengok kerajaan pada hari ini, yang mana ramai yang kecewa. Wak Imah kita pun melihat apa polisi dan juga dasar yang dilakukan oleh mereka, banyak yang macam tak solid dan juga tidak konkret. Saya nak cuba mungkin luas sikit dari PSC, tapi mungkin YB kena jawablah tentang kenapa bila saya mendengar jawapan menteri tadi, YB Rafizi, seolah-olah jalan yang terbaik adalah penyelesaian subsidi Round 95, naikkan cukai ataupun broaden the tax, broaden tax tu, dan SST, dan juga subsidi. Adakah itu saja yang seolah itu saya nampak itu saja, dan beliau menyalahkan kerajaan pembangkang ataupun pembangkang PN yang kata tidak beri solusi alternatif. Apa yang nak buat kalau tak tarik subsidi ni? Seolah itu saja kita nak bercerita pasal kantong negara, dasar fiskal benda semua ni. Ini saja ruang lingkup dia, dan PN you tak buat apa-apa pun ni. You just sembang je ni. PN pula. Sepatutnya mereka lah kerajaan yang perlu melihat tentang pendekatan ataupun solusi yang terbaik yang hendak dilakukan. Satu. Dan kita tengok, of course, kita pun faham dengan masalah kewangan negara yang kita tengok pun agak meruncing, kan. Jadi sebab itu kita nak apa juga tindakan yang dilakukan itu perlulah ada sesi libat urus, dan bukannya mereka saja. Dan kalau kita tengok jawapan Rafizi Ramli, bukan sekarang ni macam tu. Dulu dia macam tu, kan, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Dulu dia kata kereta kancil berapa, saya pun tak ingat lah, tapi semua orang video-video lama semua. Jadi
senang nak bercakap daripada buat. Ya, Jadi ya, hari ini betul. bila dia berada di kursi kerajaan, maka buatlah. Sebagaimana dia pun dikenali sebagai Raja Formula. Ya. Dia ada banyak formula. Kenapa perlu tunggu formula daripada pihak pembangkang? Of course, ada juga cadangan-cadangan yang kita bagi. Setiap kali perbahasan, ada saja cadangan-cadangan yang diberikan oleh pihak pembangkang kepada kerajaan. Adakah soalan dia, adakah mereka mengambil pusing, mengambil perhatian tentang apa yang diberikan teguran, pandangan dan juga cadangan oleh pihak pembangkang kepada kerajaan hari ini. Jadi sebab itulah dia nak cuba saya melihat dia nak cuba nak menutup kekurangan di pihak dia dalam mengendalikan polisi yang dia sendiri putuskan dan dia meletakkan kelemahan itu, kesalahan itu kepada bahu pembangkang. Dan ini tidak adil. Dia berada di kursi kerajaan pada ini. Kan, jadi apabila ni kita faham perlunya rasionalisasi subsidi itu, tetapi bagaimana cara nak buat tu kenalah betul. Kan, jadi kalau diterangkan ada engagement betul-betul kepada rakyat, mesti rakyat akan faham. Dan sebab tu saya belajar, saya selalu cakap ni, saya belajar daripada TYT Sarawak hari ni. Saya punya ex-boss Tuan yang terutama Dr. Wan Junaidi yang mana dia kata setiap apa yang kita buat mesti ada sesi libat urus. Buat memang kita nak buat dulu RU lompat parti. Berapa banyak sesi siri libat urus yang dibuat. Lompat parti zaman masa kami. Ismail Sabri masa tu saya jadi Timbalan Menteri Bahyu, Wan Junaidi jadi menteri di bahagian hal sama PM sama PM masa tu Mail Sabri betul. Jadi perkara tu yang kita lihat perlu ada sesi libat urus supaya setiap peringkat masyarakat itu memahami apa yang ingin kita bawakan, aspirasi, dan sekiranya pendekatannya betul, mesti rakyat tak berlaku libat urus lebih. Contohnya macam contoh yang saya lihat, contoh macam peruntukan MOU kan. Memanglah jawapan yang Muhammad TPM kata tidak akan merujuk balik ataupun tidak akan ditolak pinangan apalah itu. Tapi sulitlah tidak ada perbincangan. Lebih sikit dalam minit yang terakhir ni. Adakah pihak MPPN dijemput untuk membincangkan draft MOU tu? Yang from the beginning. Saya difahamkan Wak draft tu pun bukan pejabat TPM yang sediakan, orang lain yang sediakan. Saya difahamkan saya faham interesting. Satu. Dan apabila dia minta untuk PN, dia bagi pada kita, dan bila kita tengok banyak perkara yang kita maklumkan pada dia, kita tak bersetuju. Dan ketua pembangkang saya difahamkan juga ada bagi tahu, panggillah, jemput dia duduk dalam jawatankuasa yang kita set up. Macam yang kita buat dulu masa lompat parti punya ni. So saya rasa itu tak ada, bukannya benda susah pun nak buat. Duduk wakil kerajaan berapa orang, wakil pembangkang berapa orang. Jadi duduk situ, buatlah terms and condition, ikut yang kedua-dua pihak agree. Dan mana yang tak agree tu kita bincangkan lagi, perhalusi, dan akhirnya senang kedua-dua pihak. Tapi bila perkara itu tidak mendapat respon untuk adakan satu setup jawatankuasa, saya rasa itu satu cara yang baik supaya once and for all terus kita settle semua. Daripada bagi ni sana tengok ni. Yalah, betul juga. Di sana kita akan membazir masa. Betul. Bazir masa dah nak masuk 2025 dah, 2 tahun tak ada penentukan. Pening kepala kakak. Macam itulah. Okey, mungkin masa kita dah masa minit terakhir ni WB tentang apakah yang way forward PAC nak lakukan selepas ni. Of course kita mempunyai iltizam untuk membantu kerajaan dalam melihat tentang apa pengurusan wang negara ke arah yang lebih baik, dan supaya mereka tidak akan berlakunya pembaziran, bukan saja dari segi pembaziran wang rakyat, dari segi projek-projek, tetapi juga dengan kadang-kadang ada juga sistem-sistem lain yang diperkenalkan di setiap menteri ni perkenalkan sistem ni, habis menteri ni perkenalkan sistem lain. Jadi sistem pun kadang-kadang banyak wang yang diperuntukkan. Jadi tadi pun dia tak perlu projek fizikal. Betul.
Tadi pun Rafizi sebut dia menafikan 80 juta tu digunakan oleh Padu. Tapi Padu. ada 87 juta jugalah guna. Lepas tu dah jadi macam orang pun boleh padu yang tak padu kan. So dah jadi gajah putih lah, ini semua macam-macam lah netizen cakap kan. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita tengok simple, tapi sebenarnya dia telah memberikan satu pembaziran yang besar kepada. Bayangkan duit itu kita boleh bantu rakyat dalam boleh bantu usahawan, boleh bantu anak muda, pembangunan sosial, pendidikan anak-anak kita. Tapi ianya dibazirkan begitu saja. Sikit tentang politik boleh tak Baby? Tentang Bersatu. Selepas pemilihan yang panas banyak saya, tapi tak apalah, itu tempat lain kita boleh bincang. Cumanya bila termaktubnya kabinet yang baru ni, yang maksudnya line up yang baru lah. Apa harapan YB ataupun your overview lah, ataupun apa sebenarnya selepas ni, sebab orang melihat Bersatu ni selepas ni mungkin lebih mantap ke apa selepas ni YB? Saya bercerita pasal saya dulu betul. So saya boleh buat analogi itulah. Masa waktu saya bertanding ketua bahagian Bersatu di Masjid Tanah buat kali pertama. Pada ketika tahun 2020, tiba-tiba negara COVID. Saya menjadi menjadi ketua bahagian. Dalam ketika itu maksudnya kita tak boleh nak berkumpul, tak boleh nak berhimpun, tak boleh nak duduk dekat-dekat dalam syarat dan sebagainya. Jadi COVID selama 2 tahun tengah tu kadang-kadang dia telah merencatkan pertumbuhan, keaktifan Parti Bersatu itu sendiri. Dan saya kira ini adalah waktu yang terbaik. Walaupun dalam posisi kita sebagai pembangkang, tapi tidak mematahkan semangat. Dan saya lihat pemilihan yang dilakukan pada kali ini, yang dilakukan walaupun macam-macam isu dan sebagainya, tapi alhamdulillah it went well. Dan saya mengharapkan hidup berlalu kiambang bertaut, dan apa yang dah lepas tu lepas, tetapi hari ini adalah untuk kita usaha untuk memperkasakan Parti Bersatu, dan kita sama-sama membantu Presiden dalam memulihkan keyakinan ahli parti, keyakinan rakyat kepada Parti Bersatu ini. Sebab kita perlu jadi satu parti yang kuat bersama dengan PAS dan juga gerakan dalam payung Perikatan Nasional untuk kita sama-sama terjemahkan dalam siri PRN ataupun PRU akan datang. Dan kita tak banyak masa lagi dah, Sufi. Dan lepas ni kita terus bekerja dan juga terus berkhidmat untuk kita buat yang terbaik. Macam saya, Parti Bersatu, Sufi, daripada PAS, kita gembling tenaga, dan ramai pihak yang cemburukan keberadaan PAS bersama dengan Bersatu dalam payung Perikatan Nasional, dan kita tak boleh biarkan orang luar cuba menggugat keharmonian yang ada di dalam Perikatan Nasional. Mungkin kita ada masa lagi 4 minit terakhir YB, mungkin buat kesimpulan ataupun khulasah kesimpulan tentang perbincangan tata kelola ini. Satu topik yang saya rasa dia lebih tak apa, kita sebenarnya first time. Next time kita akan lebih grill lagi tentang, mungkin lebih detail kot tentang apa yang berlaku. Kita kena study sikit lah apa yang berlaku supaya YB lebih bersedia untuk membongkar. Beza cakap kat parlimen dengan cakap dengan luar dia, dengan saman ni. Sama juga, saya faham betul. Sebab kita faham. Sebab ada laporan-laporan yang saya tak boleh keluarkan lagi. Jadi kita kena discuss lah nanti apa yang topik yang kita nak bawa supaya kita boleh lebih, sebab orang nak tengok pendedahan, angka, siapa terlibat. Tapi benda tu, yelah, kita faham lah kekangan YB ataupun sebagai, mungkin secara keseluruhan overview untuk round kali pertama ni hadir di Bicara SG ni. Apa yang YB harapkan kepada seluruh rakyat Malaysia supaya akhirnya PSC ke Ketua Negara ke atau SPRM ke siapa-siapa lah yang mengeluarkan laporan lah apa, end up ia akan bawa kebaikan yang lebih baik kepada sistem sedia ada tu, supaya rakyat dapat manfaat tu saja. Bukan makin lama makin lihat, bukan apa lebih, saya minta maaf. Orang kata memang orang akan end up apa lebih, orang akan lost hope. Orang akan macam end up tak naklah, sama je. Anwar naik pun teruk juga. So sebab tu apa pun berbalik pada diri kita sendiri. Dan apabila kita diberi amanah dan juga tanggungjawab untuk pegang sesuatu jawatan. Macam hari ini saya sebagai pengurusi PAC, kita kena laksanakan dengan sebaik mungkin amanah yang diberikan, dan kita tak selama-lamanya kat sini. Mungkin dengan bila kita berani kerana benar dan kita buat sesuatu itu dengan sesungguh hati dan seikhlas apa yang kita boleh lakukan, dan
kita janganlah takut pada tekanan dan sebagainya. Tipulah saya cakap kalau saya sendiri duduk sebagai pengurusi PAC tidak ada cabaran. Ada cabarannya. Lagi-lagi bila kita buat kes yang high profile. Jadi ada cabarannya. Tetapi it depend on kiri kita, sama ada kita tergugat ataupun tidak dengan cabaran tersebut. Baik itu kekuatan dalaman juga adalah perlu dan juga penting, terutama sekali untuk mereka yang memegang jawatan yang tinggi. Ini sebenarnya adalah satu ujian juga. Kadang-kadang kita teruji dengan banyak cabaran-cabaran, orang cakap dengan tawaran-tawaran. Kadang-kadang kalau mereka tak kuat benda tu, saya khawatir ianya boleh maksudnya banyak perkara yang tidak diingini akan berlaku. Baik, kita sudah sampai ke penghujung, dah sejam habis. Sedar. Kalau saya boleh baca antara komen-komen di TikTok Harakah Daily ni, antaranya adalah mana beras tempatan. Alamak, macam ni soalan. Itu kena tanya orang lain lah. So Abang Ia kata, wahai bangsa Melayu, marilah kita bersatu, buangkan dulu fahaman politik kita, martabat kembalinya. Semua ni adalah hasrat orang Melayu sebenarnya. Tentang apa yang berlaku ni. Mungkin itulah saya mendoakan agar Ketua Sri Kandi Bersatu yang baru, Sri Penggal ini insya-Allah dapat menggembling tenaga bersama dengan SAF. Saya baca ni Sakul Pimpinan Baru Bersatu, MPT Bersatu Penggal ini, dan ramailah yang melihat ini sebagai suatu Bersatu ni penting sebab Bersatu ni dia kena di anchor lah, sebab Ketua Bangkang pun bersatu kan. Jadi kita Bangkang pas orang kata look tunggu dan lihat dahulu macam mana Bersatu untuk bereaksi. So Bersatu akan ke depan lepas ni insya-Allah, dan pastinya pemilihan tahun depan. So nanti bila dah bergabung berdua ni, yang the new team ni pastinya akan berhadapan dengan PRU lah. Maknanya tim yang kita Bersatu dah buat tahun ni, tahun depan pemilihan PAS pula, tim tu pula akan orang kata akan fokus kepada bersedia untuk PRU lah. Dan tahun depan macam-macam, PRN Sabah lah, macam-macam tu. Selap bertukar kerajaan, wallahualam masih mula aku. Jadi doakan. Sebab banyak cerita di Sabah ni, tapi tak apa, kita tak nak buka sini. Apa yang penting kawan-kawan semua, terima kasih banyak bersama kita di Bicara. Terima kasih banyak Yang Berhormat Datuk Wira Mas Emirati bersama kita di Bicara HD. Ini kita buat secara mingguan YB. Masa tak penting. Masa tu waktu hari tu tak penting. Dia bergantung pada kalau YB jemputan tu nak hari Selasa lah, Rabu-Rabu lah. Kadang kita buat online, kadang contohnya tak minggu lepas kita sang Esko Kedah, dia Kedah takkan nak mai sini kan, so tak praktikal, jadi kita buat online boleh juga. So kita fleksibel untuk kita. Yang penting rakyat nak tahu dan melihat perkembangan politik mutakhir daripada kacamata kita yang berada lah, YB yang berada di Parlimen, di PAC segalanya. Nah, paling penting terus support Harakah, dan ini adalah Harakah terbaru, Harakah cetak depan rumah, boleh dapatkan di link berada di link portal, boleh dapat di link portal Harakah Daily. InsyaAllah terus sokong keberadaan Harakah, doakan YB Harakah terus kekal relevan, InsyaAllah. Saya baca Harakah daripada saya umur darjah 5 darjah 6. Saya dulu UMNO baca Harakah Saya dulu dengan Nik Aziz. Arwah Nik Aziz. Ya. Saya punya diary Kali Hijau, saya ingat lagi masa saya sekolah. Saya tampal Nik Aziz punya ni. Alhamdulillah. Itu satu perkongsian lah. Perkongsian satu ni. Apapun itu yang nak sebut ialah bahawa rakyat memerhatikan YB sebenarnya. Suka atau tidak, walaupun orang kata politik itu rencam, banyaklah kekecewaan kepada apa yang berlaku, tetapi rakyat tetap memerhatikan bahawa PN lah sebagai wadah YB. Jadi kita minta lah sampai YB pun berada dalam PN untuk terus memastikan PN terus kekal utuh dan juga meneruskan gerak kerja seimbang yang terbaik kepada tanah air negara inilah. Regardless siapa pun kita, dia ada di pembangkang kerajaan ke, PN tu sendiri entiti yang menjadi harapan daripada orang Melayu lah. Dulu UMNO kan, sekarang PN lah, kepada PN lah orang Melayu terutamanya untuk dan dulu masuk seluruh lah. Sekarang ni orang Cina pun marah, orang India pun marah. Betul, India memang marah lah. Orang Cina sekarang ni, orang Cina pun dah berbunyi-bunyi lah PM macam-macam kan. Tapi tak apalah, itu kita boleh bincang di kemudian hari. Apa pun, terima kasih banyak bersama dengan Bicara HD. Boleh terus support dengan melanggan Harakah Cetak Depan Rumah dan juga Bicara HD Premium. Semuanya boleh dapatkan di portal Harakah Daily.
kita berakhir. Masih banyak YB. Harap ni bukan kali terakhir lah. InsyaAllah. Selepas kita aturkan lagi dengan topik-topik yang lebih utama, yang lebih orang kata lebih diskret lah. Ya, insyaAllah. Itu saja daripada kami, insyaAllah. All the best untuk PC esok. Terima kasih. Nantikanlah apa sebenarnya yang YB akan dedahkan. Kita jumpa di siaran next week, minggu depan seterusnya bersama Bishal Hazi Al-Kadili. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. InsyaAllah.